Okey. Jadi kita punya karangan ni, okey, huraian isi tu untuk isi yang pertama ya, meningkatkan ekonomi negara. Okey, jadi huraian untuk isi yang pertama ni, ya, kita boleh tulislah apabila kita pergi melancong, okey, kita akan mengeluarkan perbelanjaan, ya, mengeluarkan perbelanjaan untuk membayar kos, okey, menggunakan prasarana dan infrastruktur yang disediakan. Jadi, secara tidak langsung kita dapat mengembangkan industri pelancongan, ya, dan seterusnya meningkatkan ekonomi negara. Jadi ayat ni merupakan huraian untuk isi, ya, yang adik tulis, iaitu meningkatkan ekonomi negara, ya. Jadi kita tulis isi, lepas tu kita huraikan, lepas tu kita nak buat apa? Kita bagi contoh, ya. Contoh biasanya kita pergi melancong ya, kita akan belanja duit, betul tak? Jadi kita belanja duit tu untuk apa? Ya, kadang-kadang kita nak beli makanan, kadang-kadang untuk penginapan, lepas tu kita kena belanja untuk pengangkutan, ya. Kadang-kadang kita nak beli uh, buah tangan, ya, nak pergi beli belah, pergi nak beli baju ke, atau nak beli buah tangan untuk ahli keluarga ke, ya. Jadi semua ni merupakan contoh, ya, perbelanjaan yang akan kita keluarkan. Jadi ini membuktikan pelancongan tu penting. Jadi kalau orang pelancong asing banyak belanja untuk membeli buah tangan ke, nak mencuba makanan dan minuman negara kita ke, macam makanan tempatan kan, mereka nak cuba. Katakan pelancong datang dari negara Jepun, contohlah. Jadi dia akan pergi melancong. Jadi kadang-kadang dia akan cubalah. Katakan dia nak cuba char kway teow, ya. Yang tu makanan tempatan. Jadi dia akan belanja duit, betul tak? Atau mungkin dia nak belanja untuk cuba macam mana nak buat mi Jawa, katakanlah, ya. Sebab negara kita berbilang kaum. Jadi semua ni kita bolehlah, ya, tunjukkan kebudayaan kita dan perkenalkannya ke seluruh dunia. Okey, jadi pelancong asing datang dia boleh cuba. So bila dia cuba tu, dia buat perbelanjaan, dia kena bayar kan. Jadi semua ni akan meningkatkan ekonomi negara. Betul tak? Jadi ingat ya, isi, lepas tu huraian, lepas tu bagi contoh sedikit lah, ya. Beberapa contoh kalau boleh. Lepas tu kita tegaskan. Macam mana kita nak tegaskan isi kita? Okey. Kita tegaskanlah jelas-jelas, ya, melancong dapat meningkatkan ekonomi negara, contohnya. Boleh? Okey ya. Apa lagi faedah ya melancong dalam negara? Katakan adik nak buat karangan ni, ya, selain daripada meningkatkan ekonomi negara. Kita nak tulis isi dulu, ya, berserta dengan contoh. Jadi apakah isi yang boleh kita letak untuk karangan ni? Faedah-faedah melancong. Ingat lagi tak? Biasanya kalau pelancongan ni ada tak faedahnya ya? Okey. Kita kena fikirlah
Dari beberapa aspek ya, pelancongan, ya, kita akan tahu kan kebudayaan kita dengan lebih dekat lagi. Betul tak? Jadi lepas tu kita boleh ceritakanlah kepada orang ramai, ya, kebudayaan kita yang pelbagai, ya. Jadi kadang-kadang bila kita pergi melancong, kita dapat mengenali, ya, macam spesies tumbuhan, ya. Mungkin kita tak pergi mana-mana, kita tak akan nampak dengan mata sendiri. Okey, katakan, bunga rafflesia. Okey, bila kita pergi melancong, kita boleh tahulah, boleh nampak dengan sendiri, bunga rafflesia, ya. Bunga rafflesia ni sebenarnya bunga yang terbesar, ya. Bunga yang terbesar di dunia, ya. Adik pernah tak nak tengok bunga rafflesia? So, kalau adik pergi melancong, adik ada peluanglah, ya, untuk mengenali flora dan fauna dengan lebih dekat lagi, ya. Jadi macam bunga rafflesia ni, banyak pelancong dia akan datang, ya. Kita kalau melancong dalam negara pun kita boleh tengok, ya. Biasanya bunga rafflesia ni dia berbunga, ya. Dia berbunga dalam bulan Jun. Okey. Jadi kalau kita pergi melancong masa tu, kita akan dapat tengoklah, ya, bunga rafflesia. Besar bunganya. Okey. Ah, jadi, siapa pernah tengok bunga rafflesia ni? Ada orang pernah tengok tak? Biasanya Gunung Gading kan ada bunga rafflesia, ya. Jadi banyak kan faedah. Kita pergi melancong, kita akan peluanglah untuk kita tengok. Jadi banyaklah faedah. So, bila kita tulis isi, kita kena bagi contohlah. Katakan kalau nak tengok pelbagai spesies tumbuhan, lepas tu kita bagi satu contoh. Sekurang-kurangnya lah, ya. Contoh tu bunga rafflesia ataupun contoh yang adik nak bagi, mungkin yang lain pun boleh, ya. Okey. Apa lagi? Selain daripada meningkatkan ekonomi negara, okey, dapat melihat flora fauna, ya, dengan lebih lagi. Lepas tu kita boleh memperkenalkannya ke seluruh dunia. Ya, kadang-kadang boleh beritahu kawan ke atau ahli keluarga, ya. Kita boleh berkongsi pengalaman selepas kita balik melancong. Betul tak? Atau kita mungkin boleh ambil gambar, lepas tu kita berkongsi gambarlah, kan? Jadi ada kebaikannya, ya. Faedah melancong ada lagi tak? Sebab kan karangan kita kena letak banyak isi kan. Jadi adik rasa kan isi apa lagi yang kita boleh kongsi? Okey. Melancong dalam negara. Sebenarnya kan kalau pelancongan ni dia memang industri, ya. Biasanya banyak negara lah dapat pendapatan daripada industri pelancongan. Betul tak? Dan biasanya kan satu kawasan tu dia punya jalan raya, okey, lepas tu bekalan air dan elektrik, ya, semua kemudahan-kemudahan di situ pun akan biasanya mereka akan meningkatkan kemudahan, ya, di kawasan pelancongan. Ya, contohnya kan kalau jalan rayanya macam ada tanah merah, ya. Jadi kalau mereka nak pelancong datang melawat negara ataupun rakyat Malaysia melancong ke tempat tersebut, mereka akan tahan jalan raya tersebut, ya. Jadi tempat tu akan berkembanglah,
Jadi penduduk bandar pun dia boleh guna kereta. Ya, jalan raya tak ada lubang-lubang, berlubang di sini, berlubang di sana, ya. Dan mereka dapat guna jalan raya tu untuk beli barang lah, ya. Jadi kalau jalan raya tu tak bertar, ya, penuh dengan lumpur, susah kan? Jadi perkembanganlah, ya, kemudahan semua akan dipertingkatkan oleh kerajaan, ya. Ah, jadi penduduk di situ untunglah, ya. Kalau ada banyak kemudahan. Betul tak? Ya. Jadi antaralah isi-isi yang adik boleh sertakan, ya. Okey, ada isi lain tak? Sini ada satu, ya. Kita berkongsi isi, ya. Jadi sini kita nampak kan salah satu daripada isinya menanamkan semangat patriotik, iaitu cinta pada negara. Ya. Kadang-kadang bila kita melancong, kita akan lebih mengenali kebudayaan negara sendiri. Betul tak? Ya. Jadi bila kita melancong tu, kita boleh melancong dengan keluarga, ahli keluarga. Ya, biasanya bila katakanlah lepas SPM ke, lepas semua peperiksaan sudah habis. Okey, rasa lega, betul tak? Lepas tu rasa mungkin nak pergi melancong ke, mungkin 2, 3 bulan kemudian ke. Jadi pelancongan memanglah boleh merapatkan hubungan keluarga, ya. Selain daripada menenangkan fikiran, peperiksaan SPM sudah habis, okey, dapat banyak persediaan, lepas tu nak menenangkan fikiran, boleh melancong bersama keluarga lah. Jadi dapat merapatkanlah hubungan keluarga masa tu, kan? Betul tu. Sebab masa tu tak ada dah aktiviti. Semua orang kan waktu biasa ni kalau sebelum peperiksaan tu sibuk juga kan. Tak ada masa nak mungkin berbual-bual dengan ahli keluarga untuk masa yang lama, kan? Jadi kalau bila kita pergi melancong, masa tu lah kita boleh berbual-bual, ya. Kita boleh bersembang dengan ahli keluarga lah, kan? Jadi bagus, ya. Itu merupakan satu isi, ya, faedah melancong dalam negara. Ya, sebenarnya ahli keluarga lah sangat penting, ya. Jadi bila kita pergi melancong, kita tengok jugalah bersama-sama mungkin haiwan ke, lepas tu kita tengok kebudayaan masyarakat lain ke, kan? Jadi katakanlah kita nak tengok kebudayaan masyarakat atau mungkin kita ada peluang untuk tengok dan pergi tengok majlis perkahwinan. Kan kadang-kadang bila cuti sekolah dia kan ada majlis perkahwinan. Ya, mungkin majlis perkahwinan untuk orang Cina ke, orang Melayu ke, kan? Jadi kita boleh pergi tengok dan belajarlah, ya. Tengoklah apakah istiadat, ya, adat istiadat masyarakat setempat. Kita boleh belajar daripada tu, kan? Jadi lepas kita tengok, kita akan lebih menghargailah, ya, apa yang ada kat negara kita ni. Ya, kadang-kadang bila kita pergi negara lain, kita tak akan berjumpa dan ada peluang untuk tengok adat istiadat yang berbeza. Ya. Jadi adalah kebaikannya. Okey. Jadi lepas kita bagi isi,
Lepas tu kita boleh bagi huraian, ya. Bagaimana? Jadi kalau kita kata merapatkan hubungan keluarga, okey, kita tulis bagaimana dia boleh merapatkan hubungan keluarga. Okey. Menanamkan semangat patriotik iaitu cinta pada negara. Ya. Jadi bagaimana ya? Jadi contohnya isi huraian tu kita boleh tulislah sekiranya kita mengunjungi tempat-tempat bersejarah, ya. Kita akan mengetahui sejarah sesuatu tempat. Okay, katakan kita pergi melancong dalam negara, pergi ke Melaka contohnya. Okey. Bangunan bersejarah ke, okey. Jadi kita akan lebih kenal lah, ya. Kota A Formosa, apakah sejarah, kan? Bagaimana, ya. Macam tempat-tempat Dataran Merdeka ke, bangunan Sultan Abdul Samad ke, semua ni dapat menanamkanlah semangat patriotik dalam diri kita. Okey? Sebab kita belajar sejarah, kita tahulah kita pergi Melaka, lepas tu macam mana negara kita dijajah, ya. Lepas tu kita mencapai kemerdekaan. Jadi secara langsung kita dapat menghargailah kebebasannya. So kemerdekaan dan lebih cinta pada negara. Ya, jadi pepatah Melayu ada menyatakanlah, kalau kita tak pergi mungkin kita tak tahulah tempat tu cantik, ya, menarik sebab tak pernah tengok. Bila pergi tengok, bila kita pergi melancong, okey, mungkin kita akan jatuh cinta pada tempat tu. Mungkin ada ke pemandangan yang sangat cantik ke, sangat nyaman ke, ataupun atau mungkin pulau. Okey, katakan pulau, ya, yang banyak kehidupan laut ke, ya, boleh bermain dekat pantai ke, ya. Jadi bukan saja menenangkan fikiranlah, ya, kebaikan. Jadi banyak pelancong asing pun datang ke negara kita, ya. Jadi kalau kita melancong dalam negara, jimat koslah, ya. Kalau pergi luar negara tu, mahal, ya. Sebab kena ada pertukaran wang asing tu kan. Jadi bukan saja beli jimat koslah, ya. Dapat menanamkan semangat patriotik dalam diri kita. Okey tak adik-adik? Jadi ingat ya, karangan tu lepas bagi isi, jangan lupa untuk huraikan. Ya. Jadi contoh-contoh karangan kita ni kita akan tengok ya. Isi dulu. Lepas tu bagaimana kita nak huraikan isi tu. Jadi bila adik tahu, adik banyak mendengar, banyak membaca, banyak buat latihan, ya, adik pun dah tahu kan contoh-contoh. Adik boleh guna contoh ni ataupun contoh yang lain. Tak apa, terpulang pada adik. Ya, tapi yang penting tu kita kena bagi isi huraian dan contoh. Lepas tu kita boleh tegaskanlah, ya. Seperti macam contohnya, ternyatalah dengan melancong dalam negara dapat menanamkan semangat patriotik dalam diri kita. Okey. Atau mungkin jelas sekali, okey, melancong dalam negara dapat, lepas tu tegaskan isi. Okey, satu isi, satu perenggan. Boleh tak? Okey. Jangan campur aduk ya, isi semua letak isi dalam satu perenggan, ya. Satu isi, satu perenggan lah ya. Ada apa-apa soalan tak?
Okey, sekarang ni seperti adik kata tadilah, ya. Adik pun dapat ya isi faedah. Ya, satu lagi kita lihat, okey, bagaimana kita nak tulis. Okey, tadi kita kata isi. Okey, merapatkan hubungan kekeluargaan. Lepas tu kita jelaskan bagaimana dia dapat merapatkan hubungan kekeluargaan. Okey. Contohlah, okey, ahli keluarga berserta ke, lepas tu mereka bermalam di rumah sanak saudara ke, lepas tu mereka boleh makan malam bersama, lepas tu berborak ke, ya. Lepas tu adalah, okey, cara ni boleh menjalinkan semula hubungan yang mungkin sudah lama terpisah. Katakan, mungkin sepupu ke, lama dah tak berjumpa ataupun, mungkin, mak saudara ke, okey, bapa saudara ke, sudah 2, 3 tahun tak berjumpa. Jadi bila kita melancong, katakan kita pergi, melancong lepas tu kita, bersinggahlah di rumah sanak saudara, ya. Ini akan bagi satu peluanglah, untuk menjalinkan semula hubungan, ya. Kadang-kadang, gembiralah kan dapat bertemu. Kadang-kadang bila kita mungkin, uh, guna cara lain, okey, mungkin lain kan, dan kita tak boleh cakap banyaklah, katakan guna telefon ke, okey. Tapi bila kita berjumpa, mereka boleh, uh, menjalinkan hubungan yang terpisah, ya. Jadi boleh borak untuk masa yang lebih lamalah, ya. Lepas tu boleh tengok, ya, kadang-kadang nampak, wah, cepatnya dah besar, sepupu. Katakanlah, oh 2 tahun tak berjumpa. Oh, nampaknya, dah lebih tinggi daripada dulu, ya. Sebenar-benar ni kita tak nampak sangatlah kalau kita tak berjumpa kan. Okey. Jadi, lepas tu kita boleh tetapkan ungkapanlah. Contohnya, ahli pijak pandai Melayu ada menyatakan apa dia? Okey. Ya, yang jauh didekatkan dan yang dekat dimesrakan. Ya, jadi contohlah ungkapan yang menarik. Lepas tu kita tegaskan, okey, bagi satu ayat, tuliskan, okey, macam mana nak tegaskan. Okey, tadi adik kata merapatkan hubungan keluarga. Tegaskan faedah ni. Ternyatalah bahawa melancong dalam negara dapat merapatkan hubungan kekeluargaan. Ya. Jadi macam mana kita dah huraikan tadi. Ya, bagi contoh. Lepas tu lengkaplah perenggan adik tu. Okey? Jadi boleh buat ke karangan macam ni? Okey. Jadi ingatlah isi-isi ya. Isi-isi yang sudah adik belajar ya semalam dan hari ini. Jadi adik guna untuk buat karangan ya. Pendahuluan, lepas tu masuk isi. Adik kena tengok ya masa. Jadi mesti ada cukup masalah. Ya. Jangan nanti tak ada masa pula. Kalau sebab tu bila kita tak ulang kaji masa peperiksaan tu kita memikirkan isi tu ambil masa yang terlalu lama. Ya, sebab tak biasa buat karangan. Jadi lepas tu tak cukup pula masa untuk menulis. Ya. Jadi biasakanlah ya dengan isi. Jadi ada isi yang adik sudah boleh ingat kan. Jadi lepas
kita tulis isi, semua isi tu kita ingat, kita tulis, kita tahu macam mana nak huraikan. Lepas tu kita buatlah rangka untuk penutup. Ya, penutup. Ya, macam mana nak tulis penutup untuk karangan ni? Ada nak tulis apa ya? Dalam penutup. Okey. Jadi karangan, sebenarnya karangan yang cemerlang, okey, selain daripada tak ada kesalahan tata bahasa yang banyak, ya, kosakata tu dah luas, sekarang ni penutup dia, adik buatlah satu penutup yang matang. Ya, walaupun sudah dekat nak habis, lepas tu ingat tau penutup tu penting juga, pendahuluan pun penting. Lepas tu adik isi semua penutup, walaupun akhir untuk mengakhiri karangan tu ia sebenarnya sangat penting juga. Kenapa? Sebab kalau kita tak ada penutup, ya, karangan kita macam tergantung. Ya, tergantung. Kenapa ada kepala, ada badan, mana kaki dia? Ya, jadi macam tergantunglah. Ya, jadi kita mesti ada satu kesimpulan, okey, tentang isu-isu yang dibincangkan tu, katakan isu positif. Kita akhirilah dengan satu perenggan penutup. Okey, macam pelancongan ni. Okey, isu positif. Jadi kita buat satu kesimpulan, buat satu rumusan atau penegasan. Kita dah kata kita usaha-usaha dengan faedah dia banyak. Ya, jadi lepas tu kita tegaskan, ya, dalam penutup tu lah. Katakan pelbagai manfaat kan. Kita dah nampak dah banyak faedah, banyak manfaat. Okey, rakyat boleh nikmati, ya, kalau sektor pelancongan tu berkembang maju. Ya, bukan saja rakyat lah. Jadi semua orang yang terlibat dalam industri pelancongan ni. Okey, mungkin khidmat pelanggan ke atau hotel ke, orang yang kerja dekat hotel pun ada manfaatnya. Kan? Peluang pekerjaan akan bertambah. Okey, jadi kita jangan masukkanlah isi baru dalam penutup. Semua isi tu kita tulis dalam tadi, ya. Isi tu. Isi 1, isi 2, isi 3, isi keempat. Lepas tu kita tulislah kesimpulannya. Okey, konklusinya. Itu menandakan adik akan tulis penutup. Jadi adik boleh guna, ya, perkataan macam ni. Ya, konklusinya. Maksudnya kesimpulannya. Okey. Apa dia? Okey. Jadi kena mungkin membentuk formula ke, okey, untuk memajukan pelancongan negara ke, terpulanglah pada adik, ya. Jadi sebenarnya industri pelancongan ni memanglah, okey, bagi satu pulangan yang baik untuk negara, ya. Selain daripada meningkatkan ekonomi, pulangan yang lumayan sebenarnya, ya. Jadi kita tulislah, ya, satu cara ataupun buat kesimpulan, buat penegasan, okey, tentang isu pelancongan ni. Boleh tak? Okey. Jadi jauh perjalanan, luas pandangan. Ya. So adik pun tahu kan banyak faedah. Okey. Jadi buat satu perenggan penutup yang mantap. Okey. Siapa yang tak suka melancong? Semua orang suka melancong sebab dapat pengalaman kan. Jadi cuba kaitkanlah,
Ya, apakah yang adik peroleh bila melancong? Ya. Jadi macam mana boleh? Sebelah ada masa lagi, adik boleh cuba ya. Kalangan jenis seperti ini. Ya. Ada apa-apa soalan tak buat sementara ni? Jadi huraian dan penutup. Okey, menulis perenggan penutup ni ya. Jadi penutup, kalau penutup adik tu matang, ya, tak ada kesilapan ayat ke, ayat adik gramatis, ya, isi pun cukup. Jadi karangan jenis seperti ni kan akan mendapat markah yang cemerlang lah. Ya, kalau isi tak cukup, tak berkaitan dengan tema, ya, jadi adik kena pastikan ya, ikutlah tip-tip peperiksaan ni. Okey. Okey, tadi kita ada tengok ya isu positif. Okey, contoh penutup untuk isu positif. Sekarang ni kita tengok ya penutup untuk isu negatif pula. Okey? Okey, satu contohnya kita boleh mula macam ni lah. Daripada huraian yang telah saya huraikan di atas, apa dia? Ternyatalah lepas tu masuklah isu tersebut ya. Okey. Jadi apakah isu tersebut? Okey, kena tengok balik soalan ya. Jadi baca betul-betul soalan tersebut. Okey. Lepas tu adik boleh tulislah sebab isu negatif kan. Jadi isu tersebut dapatlah ditangani. Ya. Jadi macam mana kita nak tangani isu-isu negatif ni? Okey. Jadi semua pihaklah kena bekerjasama, betul tak? Ya. Bekerjasama. Lepas tu adik boleh tulislah sederap langkah dalam menghadapi isu ini. Kadang-kadang kan bila ada satu isu negatif, kita sebenarnya kan kena bekerjasama lah macam dengan tebing, betul tak? Jangan pula menening jari. Okey, ini kesilapan anda. Okey, itu bukanlah satu jalan terbaik ya. Jadi sebenarnya kita bekerjasama untuk menangani isu tersebut. Okey, jadi sikap saling menuding jari atau melihat kesalahan orang lain, okey, sebenarnya bukan satu jalan terbaik lah. Ya. Jadi nampaklah adik ada kematangan. Ya. Jadi kita harus elakkanlah ya apa yang kita boleh buat untuk mengatasi masalah tersebut atau isu tersebut. Okay. Macam mana kita boleh berganding bahu ya untuk mengatasi masalah tersebut. Okay. Jadi pemikiran kita akan menjadi matang. So pemeriksa akan nampaklah. Ya. Kadang-kadang kita boleh letaklah bahasa Melayu ada menyatakan di mana ada kemahuan, di situ ada jalannya. Okay, walaupun isu tu masalah tu besar ke ataupun isu tu besar ke, tapi kalau kita memang nak cari jalan penyelesaiannya, ada juga penyelesaiannya. Okey, maksudnya lah di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Okey, mereka kata kalau hendak 1000 raya kan. Kalau tak hendak tu 1000 dalih. Ya.
Ataupun kita boleh tulislah sudah terang lagi bersuluh. Ya. Apa jua isu yang datang sudah tentu ada jalan penyelesaiannya. Okey. So, contohlah, ya. Lepas tu kita katalah kita harus bersikap rasional dan positif. Okey. So, jalan penyelesaian yang konkret, lepas tu dapat menyelesaikan isu apa, kan? Katakan isu pembuangan bayi ke, ya. Jadi kita tulislah. Jadi secara tidak langsung dapat melahirkan masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Contohlah penuntut, ya, untuk isu negatif. Ataupun kalau adik ada cara adik tersendiri tu, adik boleh tuliskan, ya. Ya. Boleh tak adik-adik? Okey. Jadi ni, ya, antara contoh penuntut. Kalau contoh penuntut tadi untuk isu positif, ya, kita juga berkongsilah, ya, contoh penutup untuk isu negatif. Jadi apa yang adik tulis tu, pastikan yang penutup adik tu matang. Ya, nampak kan kalau kita selitkan peribahasa, kuasa kata tu luaslah. Jangan buat je satu ayat, itu je. Ya, kena buat, ya, tulis betul-betul. Lepas tu kena kiralah berapa perkataan. Okey. Jangan pula tak buat penutup. Ya, dah lupa dah dan tak tahu apa nak tulis. Jadi sebab tu kita bila kita buat rangka tu, kita tulislah, ya. Isi apa-apa kita nak. Okey. Lepas tu penutup kita nak tulis apa. Lepas tu baru kita buat karangan tu. Ya. Jadi semua ni, okey, harap-harap adik ingat, ya. Okey, jadi macam ni, ya. Ini perenggan penutup. So, satu perenggan ni lah. Ya. Nampak tak? Okey. Kat sini, ya. So, ada beberapa ayat, kan? Ayat pertama tu, okey. Lepas tu kita selitkan peribahasa. Okey. Lepas tu nampaklah kita harus buat apa, ya. Lepas tu apakah impaknya? Kalau kita buat macam ni, macam mana? Ya, apakah impaknya pada masyarakat, pada negara? Ya. Jadi pentinglah, ya, masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Macam kalau kita kata tentang perpaduan negara, ya, jadi usaha-usaha, okey, untuk mengeratkan hubungan antara kaum, ya. Jadi secara tidak langsung dapat melahirkan masyarakat yang harmoni dan sejahtera, ya. Okey, jadi nampak, ya, kesan atau impaknya pada orang lain ke, pada negara ke, ya. Okey. Sini kita kongsi juga, ya, satu lagi penutup. Okey. Katakan isu yang positif pula. Tadi kita tengok untuk isu negatif. Okey. Apa pula? Macam mana kita nak tulis contoh penutup untuk isu positif? Okey. Katakan amalan menabung. Ya. Yang tu baik, bagus kan? Kalau kita dapat menyemai amalan menabung ni. Ya. Katakan kita dah tulislah kebaikan amalan menabung, ya, kita dah bagi isi, ya. Lepas tu kita dah huraikan, kita bagi contoh, ya. Lepas tu kita tulis peribahasa untuk beberapa isi, ya. Penutup tu kita nak tulis apa? Bagaimana? Ya, kita nak menulis satu penutup yang matang. Okey, jadi dalam penutup tu tak payahlah letak
isi baru ya. Semua isi tadi sudah kita tulis. Ya. Sekarang ni kita buat penutup. So dalam satu perenggan ni adik akan tulis apa ya untuk penutup. Okey. Jadi ini satu contoh ya. Mungkin adik boleh tulis macam ni lah. Jelas sekali ya. Apa-apa memberikan natijah yang baik kepada kita dan juga masyarakat. Contohnya, okey, amalan membaca ke, ya. Katakanlah soalan tu tentang tabiat membaca. Okey. Jadi isu positif. Jadi memberikan kebaikan pada kita ya sebagai pelajar dan bukan saja untuk pelajar tapi untuk orang ramai. Betul tak? Jadi kita haruslah bersikap rasyidahlah dan positif. Okey, jadi kita tulislah apakah pepatah Melayu yang kita boleh sertakan. Ya, mesti berkait dengan tajuk kita lah ataupun tema soalan. Ya, contohlah pepatah Melayu ada menyatakan ya, apa dia? Jadi banyaklah membaca peribahasa-peribahasa ke, simpulan bahasa ke, atau apa lah pada kempen yang ada dianjurkan. Okay, bulan membaca contohnya. Okey, agak-agak tu berapa orang. Mungkin fakta. Ada pun boleh berkongsi fakta ya kalau ada tahu. Ya. Jadi banyaklah caranya. Okey. Jadi kita tulis pepatah Melayu, okey, ataupun peribahasa, lepas tu kita tegaskanlah ya. Semoga kita akan terus menyokong sebab ini isu positif. Jadi kita seharusnya menyokong ya. Secara tidak langsung apa impaknya pada masyarakat? Ya, apakah faedahnya kepada penduduk negara tersebut contohnya? Ya. Jadi ada tak impak pada orang, pada ekonomi negara, ya, untuk membangunkan ekonomi negara ke, ya. Jadi mesti ada satu yang positif. Okey, jadi kita cubalah, ya, berbuat baik kan. Jadi ada faedahnya lah secara tidak langsung dapat apa faedahnya. Okey, jadi macam amalan membaca ke, amalan menabung ke, semua ni nanti bercemat-cematlah. Bercemat-cemat ke, dan kita boleh katakan amalan menabung. Dia satu isu positif. Jadi kalau kita nak letak peribahasa, kita boleh letak apa? Okey. Mungkin cemat-cemat ke sedikit-sikit, lama-lama jadi bukit ke. Okey, apa yang adik mungkin ada ke, sehari selembar benang, lepas tu apa ya? Lama-lama menjadi kain. Okey, antaranya lah ya. Adik boleh letak atau tulis peribahasa ya, yang adik pilih sendirilah ya. Jadi inilah satu contoh penutup. Okey, nampak kan? Satu perenggan. Okey, cara untuk tulis penutup adik. Okey, lepas tu adik simak balik ya. Simak balik, baca balik pendahuluan isi penutup semua. Tengoklah mana-mana kalau ada ejaan, kesilapan ejaan ke ataupun tanda baca ke, ingat betulkan ya. Sebab nanti kalau terlalu banyak kan kesalahan ejaan ke, kadang-kadang bila kita tulis tu tak perasan pula ya, tapi bila kita baca balik, simak balik, ini tak sepatutnya kita tulis macam ni. Okey, macam kita katakan sangat tertinggi sekali ya. Jadi bila kita baca
tak kalimat tulis lah, mungkin ada kesilapan. Okey, kita tulislah, ya, mungkin garis. Okey, lepas tu kena berhati-hati, ya, kadang-kadang kita tulis ada hukum DM tu kan semua, so kena berhati-hatilah, ya, sebab peperiksaan kan. Okey. Jadi contoh-contoh tadi tu, okey, kita kongsi untuk positif dan negatif. Okey, ini lagi, ya, contoh penutup. Ya, sesi pembelajaran kita yang kedua, ketiga, keempat, kes kita dah huraikan macam mana nak tulis isi huraian semua. Jadi sekarang ni kita beralih pada penutup pula. Okey. Jadi bila kita mula penutup, kita bolehlah mula macam ni lah, konklusinya, kesimpulannya. Okey. Lepas tu koma, apa dia? Okey. Kita contohlah dalam karangan ni kan, kita tidak mampu untuk hidup bersendirian di atas muka bumi yang sejahtera ini. Ya. Lepas tu kita huraikanlah kehidupan yang sempurna dan harmoni apa dia. So katakan mengapa penting kita memupuk semangat kejiranan contohnya lah. Jadi bila penutup tu kita katalah, ya, mesti mempunyai jiran-jiran, lepas tu yang dapat membantu kita lah kan. Semangat kejiranan ni bila kita susah, jiran-jiran dapat membantu. Jadi memang penting. Kita tak boleh hidup berseorangan, ya, bersendirian di muka bumi. Okey. Jadi kita berilah ya, pendapat, ya, semangat kejiranan yang kian menipis. Mungkin adik rasa, adik nampak sekarang ni orang kurang mengenali jiran. Mungkin jiran baru ke atau tak pernah bertegur sapa ke. Jadi adik perasanlah semangat kejiranan yang kian menipis dalam masyarakat hari ini, terutamanya di bandar. Ya, mungkin di luar bandar orang kenal kan dulu kan, memang orang kenal satu kampung tu, siapa tinggal di mana mereka akan kenal. Ya, dekat bandar ni kadang-kadang jiran sebelah pun ada orang tak kenal siapa jiran yang duduk di sebelah rumah, ya, di bandar lah. Jadi mungkin semangat kejiranan yang kian menipis dalam masyarakat hari ini hanya dapat ditangani bila orang mengubahkan sikap mereka. Kena ambil tahulah. Ya. Sebab tu ada caranya. Ya, usaha-usaha. Okey. Jadi sikap mementingkan diri. Kadang-kadang mereka hanya tak ambil pedulilah. Itu hal dia. Ya, mungkin sikap seperti ni, ya, harus dikikislah kalau ada tu dari sanubari bagi mewujudkan satu kelompok kejiranan yang dapat merencanakan satu kehidupan yang baik. Sebab tu adik nampak kan kadang-kadang di satu kawasan perumahan tu ada pun rukun tetangga kan, atau jawatan kuasa yang ditubuhkan. Ya, jadi macam ni adik nampak kan, mereka kenal siapa yang tinggal dekat situ. Ya, jiran-jiran semua. Dan mereka buat rondaan lah, bekerjasama, ya, buat rondaan. Mungkin hari ni jiran ni buat rondaan, ya, hari lain orang lain pula. Sama-sama menjaga keselamatan, ya, dan di kawasan setempat tu. Ya, jadi orang lain rasa lebih selamat lah kan.
kadang-kadang kita tahulah kan, kalau kita tahu siapa jiran kita tinggal di kawasan perumahan tu, bila ada seorang yang langsung tak pernah nampak, kita tak kenali. Lepas tu kita tanya jiran, "Eh, siapa tu?" "Eh, tak tahulah." Jadi kita akan cuba carilah, orang ni sebenarnya tinggal kat mana, kita akan, cuba tengok ya. Lepas tu kita boleh tanya ke. Jadi kita akan rasa lebih selamatlah. Mana tahu kan orang tu pencuri ke, sebab kat kampung kan mereka kenal, "Oh, orang ni memang tinggal kat sini." Jadi bila ada seorang yang langsung tak dikenali, macam perbuatan dia sangat mencurigakan, mereka tahu, "Eh, orang ni bukan tinggal dekat sini." Jadi cuba bertanya, ya, ah, dan kan, jadi kalau pencuri kita tahulah, kan? Hmm. A jadi bila kita tak tahu kenal siapa jiran kita, kadang-kadang pencuri masuk pun kita tak tahu. Ya, ingatkan dia punya kawan datang ke, ataupun ya, sebab kita tak ambil peduli. Okey, sebab, sikap mementingkan diri, tak apalah, siapa, yang tu, hal dia, ya. Jadi sikap ni kita harus kikislah dari sanubari ya, untuk mewujudkan satu kelompok kejiranan. Okey. So, penutup ni kita boleh tulis ya, langkah-langkah ke, kalau kita tulis pasal langkah-langkah untuk memupus dan menjalin hubungan sesama jiran ke, jadi atau memupus semangat kejiranan ya, kita boleh letak cokan kata juga. Okey. Mungkin pepatah yang berbunyi bulat air kerana pembentung, bulat kata kerana mufakat, membuktikan kepentingan jiran dan kehidupan bermasyarakat. Okey. Atau kita kalau nak, kita pun boleh tulislah, jiran sepakat membawa berkat. Okey. Jadi cokan kata pun jadilah. Ya. Lepas tu kita katalah, okey, sebenarnya jiran ni, okey, kalau kita Malaysia nak menjadi sebuah negara yang mempunyai perpaduan yang utuh dan kukuh, semangat kejiranan ni sangat penting. Contohnya lah, ya, maksudnya apakah impak pada negara. Okey. Jadi bila nampak kan kesan yang baik, impak yang baik, bagus ya untuk negara, maksudnya adalah ya penutup yang matang ya. Mungkin adik katakanlah kalau adik tak nak mula dengan konklusinya atau kesimpulannya ya, mungkin adik boleh tulislah cara lain sebagai menggulung segala idea yang dinyatakan ke ya, kita tidak mampu untuk hidup bersendirian ya. Lepas tu adik boleh tulis ya ayat adik. Okey. Macam mana? Boleh tak? Okey, adik pernah ke tulis karangan seperti ni? Okey. So, mungkin ada yang pernah ya, ada yang mungkin pernah dengar ya, ada yang tak pernah. Okey. Jadi inilah salah satu daripada caranya ya. So, harap-harap adik dapat sedikit idea lah. Ya, macam mana nak menulis penutup. Okey. Jadi banyak ya, banyak caranya, banyak contoh. So, contoh-contoh sini ya, adik nampak ya, positif, okey, negatif, okey, untuk banyak isu lah. Okey tak? Okey, ada apa-apa soalan ke?
Okey, so jadi kalau tak ada soalan tu, okey bagus. Okey, ada satu lagi ya, contoh penutup kat sini, ya. Yang ni, tajuk karangan ni lain pula. Ya, tadi kita kata tentang semangat kejiranan. Ya, apakah, uh, penutup yang kita boleh tulis untuk tajuk semangat, kejiranan. Sekarang ni kita, uh, nak tengok pula ibu bapa, okey, memainkan peranan yang penting kan dalam memastikan amalan pemakanan yang baik, okey, terutama untuk, anak-anak lah. Betul tak? Sebenarnya, pemakanan adik tu disediakan oleh siapa? Okey, uh, kadang-kadang apa yang kita makan tu, adik-adik akan pilih makanan yang berkhasiat, okey, yang berzat, atau adik-adik akan pilih makanan yang banyak pengawetnya. Okey, yang mana adik akan pilih? Biasanya adik suka makan makanan apa? Ada pilih makanan yang berkhasiat tak? Sepatutnya kita harus mengamalkan pemakanan yang baik. Ya, jadi ibu bapa sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting. Ya, terutama kalau budak-budak kecil ni. Mengapa kita kata ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting? Jadi, adik tahu tak, sebenarnya anak-anak kecil ni, okey, dia akan tengok apa yang ibu bapa dia makan. Okey, kalau ibu bapa dia makan makanan yang tak berkhasiat, okey, dia akan ikut juga. Perasan tak adik-adik? Okey, kadang-kadang budak kecil ni mereka akan ikutlah. Kalau ibu bapa dia tengok TV, dia pun akan ikut tengok TV. Kalau ibu bapa baca buku, selalu membaca, ya. Jadi budak-budak pun ikut juga. Okey, jadi ibu bapa sebenarnya memainkan peranan yang sangat pentinglah dalam, okey. Jadi kalau karangan tu tentang pemakanan yang baik, okey, kita tengok ya, tanggungjawab sebenarnya ibu bapa harus ya meninggalkan sikap positiflah, ya. Mesti pastikan makanan yang dihidang tu mesti berkhasiat. Betul tak? Jadi tanggungjawab tu. Okey, kalau ibu bapa sendiri makan makanan yang tak berkhasiat, okey, jadi nanti kesihatan anak-anak akan terjejas. Okey. Jadi dalam ni bila kesihatan terjejas, okey, sebab kadang-kadang kan mula-mula tu memang tak ada kesannya lah. Tapi lama kelamaan, ya, kalau amalan pemakanan tu tak berapa bagus, ya, kalau makan makanan tu banyak pengawet ke, ya, atau kurang berkhasiat ke, mungkin dah 10 tahun lepas tu nampaklah kesan dia. Okey. Jadi ibu bapa lah, ya, yang akan mencorakkan kehidupan anak-anak. Okey, dalam banyak segilah, terutama pemakanan. Okey, jadi sebenarnya anak-anak ni diibaratkan macam sehelai kain putih, ya. Bayi kita tak tahu apa-apa. Okey, so macam
air putih lah. Jadi sebab tu ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting. Ya, keapaan dan kelalaian ibu bapa akan meninggalkan kesan kepada kesihatan anak-anak. Ya, jadi ini satu contohlah sebab kita kata memang ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting. Mengapa? Ya, kalau tidak macam mana? Lepas tu kita selitkanlah. Mungkin kita kata kita tidak mahulah sikap sedar terhantuk baru tengadah. Betul tak? Bila kesan tu kita dah dapat rasai macam kadang-kadang mungkin anak atau budak tu dalam 10 tahun kemudian ke 20 tahun kemudian ke dapat kencing manis contohnya, dah terlambat pula. Jadi nasi sudah menjadi bubur. Bila dah dapat kencing manis tu, macam mana? Sebab tak jaga kan makanannya mungkin terlalu banyak gula. Kalau kita makan makanan yang selalu tinggi dari segi mungkin banyak minyak ke, banyak garam ke, atau banyak gula ke, ia akan meninggalkan kesan kesihatan yang tak baiklah. Jadi kalau ibu bapa ni biasanya kalau makanan tu banyak minyak, ia akan meninggalkan kesan pada kesihatan budak-budak ni. Jadi bila dia dah dapat katakan darah tinggi, ataupun kencing manis, dia memang dah macam sudah terlambat. Jadi peribahasa yang kita boleh letak tu kita boleh tulislah, ya. Sikap sedar terhantuk baru tenyadah. Ya. Penyelesaian setelah berlaku sesuatu perkara tidak mendatangkan apa-apa manfaat kepada kehidupan kita. Kalau kita nak buat sesuatu tu sebelum terjadinya, kita harus elakkan. Ya. Sebab kalau dapat kencing manis tu nanti kena ambil ubat pula. Ya. Lepas tu kalau tak jaga lagi, susah. Ya. Kalau terlalu banyak kan darah tinggi pun, ya. Jadi biasanya ibu bapa ni harus mengamalkanlah prinsip kepimpinan melalui teladan. Kadang-kadang mereka beritahu jangan makan terlalu makanan yang terlalu banyak minyak. Tapi nanti bila makanan yang dihidangkan tu ada banyak minyak pula. Jadi ibu bapa sebenarnya kena memastikanlah, ya, dan mengamalkan prinsip kepimpinan yang baik. Ya, segala bapa dia menghidang atau mak dia menghidangkan makanan yang kurang minyak, so keluargalah, ya, bagus untuk keluarga, semua ahli keluarga dia. So makan minum tu kena jagalah. Betul tak? Jadi kita boleh kata jugalah kan mencegah tu lebih baik daripada apa? Kalau keluarga semua ahli keluarga sihat dan sejahtera, kita harus cuba mencegah lebih baik daripada mengubati. Contoh jadi contoh kan macam tadi yang kita bagi itulah. Jadi kita kena amalkan gaya hidup yang sihat. Biasanya kita akan ikutlah piramid makanan tu kan. Adik tahu tak? Jangan makan macam makanan segera. Makanan segera kalau makan terlalu banyak tu, yang tu memang tak ada khasiat adik-adik. Ya.
Jadi ibu bapa biasanya dia haruslah mendidik anak-anak ya tentang keburukan katakan pengawet. Okey? Jadi anak atau budak-budak akan faham ya kenapa tak harus ambil makanan, katakan makanan segera sebab banyak pengawet kan. Ah, Banyak pewarna. Betul tak? Ah, jadi adik-adik ada makan makanan segera tak adik-adik? Adik biasanya makan makanan segera sedikit ke atau banyak ke ya bila dah habis belajar adik makan apa? Adakah adik makan buah-buahan atau adik yang ambil makanan segera? Okey. Yang mana adik akan pilih? Okey. Jadi kalau kita simpan banyak makanan segera, kalau ibu bapa beli banyak makanan segera letak kat rumah, jadi anak-anak pun nanti makan banyak makanan segera. Okey. Kalau kita beli banyak makanan berkhasiat, mungkin contohlah buah-buahan, ya. Jadi anak-anak pun akan ambillah mungkin sebiji apple ke, makan pisang ke. Jadi amalan pemakanan ni, kalau kita makan lebih banyak buah, okey, buah-buahan ke, sayur-sayuran ke, ah, lebih baik kan untuk budak-budak. Jadi sebab ada banyak vitamin, ya. Jadi adik cuba fikirkan, penting tak peranan ibu bapa ni? Okey. Jadi apa yang adik boleh tulislah. Okey, peribahasa tu kan banyak. Jadi kita bagi contoh sini, kita dah bagi 2, ya. Apa lagi yang kita boleh tulis? Kata sebab kita kata mungkin nak selitkannya ungkapan kalau boleh. So adik boleh buat persediaan ah, terlebih dahulu. Ya, cuba rancang, cuba fikir, okey, kalau karangan macam ni kita nak tulis apa? Okey, sebagai peribahasanya. Ah, Lepas tu kita tulis nota sedikitlah ya. Hmm. Okey, selain daripada ni, nasi sudah menjadi bubur, okey, sikap sudah terhantuk baru tengadah. Ada lagi tak adik rasa untuk katakanlah karangan ni? Okey. Ah, so karangan ni tentang peranan ibu bapa. Okey. Dalam memastikan ah, amalan pemakanan yang baik. Okey. Apa lagi contoh? Mungkin adik pernah baca ke? Ya. Ada. Okey. Adik pernah dengar tak, mungkin kalau kita nak bandingkan, katakanlah, ah, biasanya orang kata apa, kalau, anak dia macam bapa dia. Ah, okey. Kalaulah katakan rupa anak tu macam bapa, biasanya orang guna apa? Peribahasa apa? Atau ungkapan yang menarik ke pun boleh. Pernah nampak tak? Ada peribahasa seperti begitu. Ya, macam apa?
Bapa apa, anak apa? Pernah dengar ke? Bapa, apa perkataan? Bapa boret, anak apa? Okey, jadi kita ada ya, kadang-kadang kita nak tulis karangan ni, kita boleh selitkanlah. Katakan, bapa boret ke, anak rintik ke, ya. Ha, uh, ada boleh guna yang lain juga. Okey. Jadi sebenarnya, kita haruslah mendidik anak-anak ya, membimbing mereka. Sebab kadang-kadang mereka akan terikutlah. Ya, kita kena mengajarlah mereka apakah kepentingan makanan-makanan yang makan pemakanan yang baik. Ya, jadi kita mendidik mereka, ya, jadi mereka akan ikutlah apa kalau kita makan ni, kita buat macam ni, mereka akan ikut juga. Okey. Jadi kurangkan penggunaan pewarna ke, ya, pengawet ke, atau mungkin benda-benda yang tak berkhasiat lah ya. Okey. Jadi kita boleh gunalah ya, bapa boret, anak rintik. Okey tak? Ya. Okey. Jadi nak tulis apa lagi ya, katakan kalau karangan seperti ini, ya. Ya, apakah peranan ibu bapa? Ya, selain daripada mendidik, okey, kita kata peranan mereka penting. Ya, mengapa peranan mereka penting tu? Bagaimana? Ya, jadi kita kena buat huraian juga kan. Jadi mereka boleh katakanlah mereka boleh memberi makanan yang berkhasiat, ya, mendidik anak. Jadi anak tu dia fahamlah mengapa pemakanan yang baik tu harus diamalkan. Mereka tahu sebabnya. Kadang-kadang kalau tak tahu sebab tu, mereka tak akan amalkan. Oh, sebenarnya ni penting. Kenapa? Kenapa? Perkara ni penting sebab kalau kita makan terlalu banyak makanan yang mengandungi garam, nanti ah, berlakulah ya macam ni. Kesihatan kita terjejas atau obesiti. Ya, jadi kita tak nak sampai tahap bila obesiti berlaku ke kan, nanti susahlah kan nak kurang berat badan. Ya, ambil masa pula. Jadi kita harus mematuhi piramid makanan. Ya. Jadi peranan ibu bapa. Okey. Kita boleh bagi ya contoh-contoh ya. Jadi apakah peranan? Mengapa kita kata peranannya sangat penting? Kena bagi contoh. Okey, dalam huraian kita lah. Katakan untuk karangan macam ni. Ya, dari segi aspek apa? Okey. Jadi bila kita menyediakan makanan, katakan mak dia menyediakan makanan untuk anak-anak, ya, apakah peranan yang boleh dimainkan untuk memastikan anaknya mengamalkan pemakanan yang baik? Okey. Kalau dia makan makanan yang tak seimbang, okey, anak dia akan ikut juga kan. Tadi kita kata bapa boret, anak rintik. Kalau dia makan makanan yang seimbang, anak dia akan makan makanan yang seimbang juga. Okey, sebab katakanlah makan malam, ya, makanan seimbang ada karbohidrat, ada protein, okey. Lepas tu ada sayur-sayuran. Kadang-kadang kan nampak tak cukup sayur-sayuran, tak cukup buah-buahan, ya. Lepas tu ya, anak pun tak ikutlah.
apa yang bapa makan, mak makan, dia pun ikut makan jugalah. Jadi kita kena ikut piramid makanan, okey. Nanti anak dia, okey, akan besar dengan baiklah, ya. Menjamin pembesaranlah, ya, anak-anak. Jadi pemakanan yang baik ni akan meninggalkan kesan pada kesihatan anak-anak. Anak akan membesar dengan baik. Tak cukup khasiat, katakan tak cukup protein, katakan anaknya tak makan nasi, ya, hanya makan makanan segera, apa akan terjadi? Okey, ia akan meninggalkan kesan buruklah pada kesihatan anak-anak. Okey, kalau amalan pemakanannya tak baik, kalau ibu bapanya pun makan makanan segera, okey, tak menyediakan makanan berkhasiat untuk ibu bapa, jelaslah, ya, kesan yang memudaratkan kesihatan anak-anak. Sebab tu piramid makanan tu kita kena patuhi. Ya, jadi bila kita tahu dah piramid makanan tu, lain kali bila kita makan, kita tahulah macam mana nak mengamalkan pemakanan yang baik. Kalau kita keluar, ya, kita ingatlah nasihat ibu bapa, betul tak? Sebab bila kecil, ibu bapa dah menasihati kita supaya mengamalkan pemakanan yang baik. Jadi, bila besar nanti, kita akan ikut je lah. Sebab dah biasa kan, kita kena makan banyak sayur-sayuran, banyak buah-buahan. Tabiat tu sudah disemai sejak kecil. Ya, sebab tu peranan ibu bapa tu penting. Lepas tu bila anak dah jadi orang dewasa dan ada keluarganya sendiri, dia akan fikir balik. Dulu bila saya kecil ni, saya makan apa? Ibu bapa saya bagi saya makan apa? Okey, mereka akan ingatlah. Ya, sebab tu anak ni mula-mula dia tak tahu. Jadi lepas tu dia tahu, dia akan buat baliklah. Ya. So lepas tu dia fikir, okey, ibu bapa saya menyediakan makanan yang berkhasiat, ya, beritahu saya kena makan makanan yang berkhasiat, ya. Jadi saya akan buat benda yang sama. Okey, jadi nampak tak peranan ibu bapa sini? Ya, jadi ibu bapalah yang akan mencorakkan hidup anak-anak. Jadi kalau makanan tu selalu tak seimbang ke, ya, tak cukup protein ke, jadi benda ni akan berlakulah nanti, dulu memang macam ni, sekarang saya pun buat benda yang sama. Sebab kadang-kadang ibu bapa tak mengajar anak-anak pentingnya makan makanan yang berkhasiat dan mengamalkan pemakanan yang baik. Sebab tu, saya cuba karangan ni juga, ada pun timba ilmu pengetahuan. Jadi adik tahulah mengamalkan amalan pemakanan yang baik. Okey, walaupun kadang-kadang kita memang sukalah kan nak makan makanan segera ke, rasa lama tak makan, nampak je kita rasa nak makan. Okey, kalau kadang-kadang budak-budak kecil, ya, dia suka makan benda yang manis. Nampak tak, pernah tengok tak anak kecil ni, makan gula-gula. Kalau banyak makan gula-gula bagus tak? Ada kesan tak pada kesihatan? Katakan ibu bapa, tiap-tiap kali anak menangis, tiap-tiap kali, ya, sekali-sekala tu lainlah ceritanya. Tiap-tiap kali, satu hari dia bagi 5 biji gula-gula. Pada anak kecil yang menangis. Anak kecil dia akan berhenti menangis, betul tak? Tapi adakah ini baik untuk kesihatan anak? Ataupun mungkin ada cara lain ke yang lebih baik untuk kesihatan anak-anak? So katakan mungkin kita tak guna gula-gula. Mungkin kita bagi hirisan lobak ke,
ataupun kita bagi buah-buahan ke. Okey, mungkin kita bagi pisang ke. Okey, kita potong-potong. Okey, lepas tu kita bagi dekat anak-anak ke. Ya, macam nilah kan. Jadi amalan pemakanan yang baik harus dititik beratkan. Ya, jadi sebenarnya kan kita boleh buat. Adik pernah buat pantun tak? Okey, dalam katakan adik pernah cuba buat pantun. Adik tahu macam mana nak buat pantun tak? Okey, katakan amalan gaya hidup sihat ni, ya, adik pernah cuba buat pantun tak untuk tema macam ni? Okey. Jadi baris pertama dan baris ketiga, okey, baris kedua, baris keempat, okey. Tu perkataan ya sebutan terakhir tu kan adik tahu kan? Pernah baca pantun dah? Okey. So kadang-kadang adik boleh cubalah fikir ya kadang-kadang ada masa, okey, adik boleh cubalah kan buat pantun ke, makan minum dah dijaga dalam baris ketiga dan keempat mestilah ada maksud ya. Amalkan gaya hidup yang sihat, ya, makan minum mesti dijaga, hendaklah dijaga. Ya, lepas tu ada buat baris pertama, kedua tu. Okey. Okey, contoh pun adik tahu kan? Okey, nak buat macam mana ya? Untuk baris pertama, kedua tu. Okey, so jadi mungkin adik nak cuba buat ke nak tulis okey, mungkin baris pertama tu adik tulis mungkin okey, katakan kita tulis pasal ikan lah. Okey, makan ikan. Ikan kan bagus. Sebab kadang-kadang kita makan daging kan macam daging kambing ke, ya. Ada orang dia akan pilih makan ikan. Okey, ikan kan ada banyak protein. Okey, jadi ikan, okey ikan. Ikan biasanya kat mana? Okey, nampak dekat mana? Okey, so ikan biasanya ada dalam air kan. So mungkin ikan di air, terlihat-lihat ke, okey. Terpulanglah pada adik. Okey, guna kreativiti adik sendirilah. Jadi kadang-kadang kita bela ikan, ya, kita nak tengok ikan, ya. Sebab kadang-kadang dapat banyak kerja rumah, lepas tu kita nak tengok benda yang menenangkan ke, okey, kita tengok ikan kita lah. Okey, yang berenang dekat akuarium ke, kita bagi nama lah. Okey, mungkin ikan bernama apa? Okey, kita panggil si ikan naga ke? Okey, kita panggil si ikan naga. Okey, jadi kita tulislah ikan di air terlihat-lihat, ya. Lepas tu kita tulislah apa lagi? Ikan bernama si ikan naga ke. Lepas tu baris ketiga dan keempat tu kita tulislah maksudnya. Okey, makan hidup gaya sihat, ya. Lepas tu makan minum lah. Sebenarnya tentang pemakanan kan. Pemakanan jadi makan minum hendaklah di apa? Dijaga. Sebab tadi nama ikan kita laga. Ya, si ikan laga kan. Jadi baris keempat kita tulis makan minum hendaklah dijaga. Kan? Ge dengan ge. Satu tu laga, yang ni jaga. Ya. Inilah satu contoh lah. Ya, macam mana kita nak buat pengambil bahasa pantun, ya.
Jadi cubalah kalau adik ada masa adik boleh buat. Okey, pantun adik sendiri ya. Okey. Jadi, okey, kita dah tahu kan semua, cara, okey, ibu bapa boleh memastikan anak mengemalkan pemakanan yang baik. Ya, adik ada apa-apa tak cadangan? Selain daripada apa yang dibincangkan. Ada tak? Selain daripada ni, mematuhi, ah, piramid makanan, makan makanan yang seimbang, ya, menjadi contoh mendidik anak, menasihati anak, ya, tidak membeli makanan segera dan letak banyak-banyak kat rumah, ya. Kalau banyak makanan segera dibeli dan diletak di rumah, automatik anak pun akan pergi ambil dan makan kan. Kalau tak ada tu mereka tak akan makan lah. Kan senang nak ambil. Jadi amalan ni lah, ya, mungkin bagi, ah, boleh potong ke hirisan lobak ataupun tomato ke. Jadi kalau bila lapar tu, ah, mereka tidak akan pergi ambil makanan segera, tetapi kita letak sayur-sayuran. Ya, macam katakan lobak tu bagus untuk kesihatan kan, ada vitamin apa ya? Vitamin apa? Okey. Ah, Vitamin A kan? Betul tak? Nampak tak macam anak tu dia makan lobak. Jadi kita haruslah mengamalkan makanan yang kaya dengan khasiat ya. Vitamin A bagus untuk mata kita. Sebab dah banyak membaca, okey dah buat masa untuk kerja rumah. Jadi makanlah hirisan lobak. Makan pemakanan yang baik. Jadi kalau adik sudah tahu bila adik besar nanti, adik pun akan mungkin cubalah, okey, kurangkan makanan yang banyak dengan garam, ya. Kadang-kadang kesannya tak nampak sangat bila adik muda macam sekarang, ya. Tapi bila adik besar nanti, lama kelamaan kalau tak jaga, kesan tu akan ketara, ya. Sebab tu adik nampak kan dah walaupun dalam mungkin 20 tahun lebih ataupun ada yang 15, 16 tahun sudah dapat kencing manis. Ya, sebab mereka tak mengamalkan pemakanan yang baik. Okey, selalu minum minuman yang manis. Ah, Adik tahu tak, um, minuman macam, katakan minuman seperti Coke, okey, ada pernah minum kan? Minuman dalam tin-tin tu, adik agak-agak ya, minuman dalam tin tu, okey, lebih kurang berapa sudu gula dalam satu, um, tin. Okey, tak kiralah, dia memang kan banyak minuman dalam tin sekarang, ya. Masa perayaan tu adik pun ada nampak kan, satu tin tu, berapa sudu gula yang mereka letak dalam satu tin. Cuba adik teka. Okey, ataupun adik pernah tak, makan makanan macam pizza, okey. Ah, Kalau makan terlalu banyak pizza tu, amalan pemakanan yang baik tak? Okey, sekali-sekala sekala tu lainlah. Tapi kalau tiap-tiap hari makan pizza, okey, pizza tu banyak minyak tau. Jadi kita haruslah mengamalkan pemakanan yang baik.
Ya, jadi ibu bapa tak haruslah bagi anak dia makan pizza tiap-tiap hari. Ya. Minyak pun banyak. Macam minuman dalam tin tu kalau boleh kita mengamalkan pemakanan yang baik, minum pun kena cukup air kan. Air yang biasalah, kan. Tak ada gula dalam air yang kita minum dari tin tu, ya sedap. Ya. Mengapa sedap? Sebab banyak gula. Okey, jadi satu tin tu sebenarnya 7 sudu gula satu tin. Katakan adik minum 10 tin. Jadi 10 darab dengan 7 tu dah 70 sudu gula. Okey. Jadi kalau dah ada kebiasaan untuk minum tu, lama kelamaan adik akan minum lagi banyak. Sebab dah biasa kan. Kadang-kadang rasa satu hari minum, besok nak minum lagi. Jadi tiap-tiap hari nak minum. Okey. Jadi lama kelamaan banyaklah gula ya yang letak dalam kan air. Jadi sedaplah. Jadi ketagilah nanti. Okey. Apa akan jadi bila adik besar nanti? Sebab tu adik nampak kan kecil-kecil dah ada kencing manis. Kesianlah adik-adik ya sebab tak mengamalkan pemakanan yang baik sejak kecil. Okey, jadi berhati-hatilah. Ya, bukan langsung tak boleh minum. Ya, bukan maksud tu kalau lama-lama ya rasa nak minum satu tin tu ya mungkin dalam 6 bulan minum satu tin tu lepas tu kita minum banyak air tu lainlah katakan perayaan kan orang bagi kita minum ya pelawat kita jom okey itu lain tapi ni pemakanan yang baik ya tiap hari kat rumah makan apa. Okey, jadi kena makan makanan yang seimbang. Jadi penutup tu kita harus tegaskanlah. Adik dah nampak kan kesan ya dan mengapa kita harus mengamalkan pemakanan yang baik. Ya, apakah kesan yang buruk kalau kita tak buat macam tu. Jadi dalam karangan kita tu kita kena tegaskan ya penutup yang matang. Okey, isi tu kita semua dah buat. Okey. Jadi kita kena tegaskan ibu bapa sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting. Katakan ibu bapa tak bagi makanan berkhasiat, mana anak-anak akan dapat makanan berkhasiat? Betul tak? Jadi memang ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting ya. Jadi anak-anak sebenarnya dia ada masa depan yang cerahlah ya kalau dia belajar bersungguh-sungguh dan keputusan peperiksaan yang cemerlang ya kalau tak ada kesihatan yang baik apa akan jadi? Kesihatan tu penting juga kan? Sangat penting. Jadi kalau kesihatan anak tu penting, pemakanan yang baik penting tak? Okey. Tanpa pemakanan yang baik, kesihatan anak, anak-anak tu tak akan sihat sepanjang hayat. Nanti nampaklah kesannya. Okey. Jadi kita kena bagilah ya. Mungkin untuk anak sihat sepanjang hayat ke tegaskan kepentingan peranan ibu bapa. Ya. Mengapa penting? Okey. Pemudi ni harapan bangsa ke? Mereka ke yang bakal menerajui kepimpinan negara ke satu hari nanti? Atau apa? Okey. Jadi dia kata untuk melahirkan keluarga yang sihat dan sejahtera lah. Betul tak?
Jadi kesihatan tu penting ya. Kalau ada banyak duit tapi selalu sakit. Ah, okey. Jadi kesihatan tu sangat penting ya. Ah, okey, kalau kadang-kadang dalam sibuk mengejar duit lupa pula untuk mengamalkan pemakanan yang baik ya. Jadi kesihatan tu pentinglah, so kena jaga ya pemakanan anak-anak. Sebab sekarang ni banyaklah restoran lah kan, restoran mamak lah, ah, ah, adalah teh tarik sedap ya. Restoran mamak ni sekarang tumbuh macam cendawan bagai hujan ya, mana-mana dapat ah, boleh pergi makan-makan dekat restoran mamak kan. Jadi kita kena jagalah makanan kita ya. Kalau kita pergi tu kita boleh pesanlah makanan yang seimbang ya. Jadi kita kena tahulah, kena pandai-pandai tengok apakah jenis makanan yang bermanfaat ya kepada kita ya. Dan bila kita keluar, katakan kita uh, sudah tahu, lepas tu kita kena praktis lah. Betul tak? Okey. Adik-adik ada apa-apa soalan tak? Okey. Jadi pemakanan yang baik ya, so kena jelaskanlah. Okey. Keluarga akan sihat, sejahtera ya. Sebenarnya ada kebaikan untuk negara juga tau. Kalau banyak orang jatuh sakit tu, okey, apa akan terjadi? Kos perubatan pun akan meningkatlah kan. Oh, jadi kena berhati-hatilah sekarang ni sebab bila orang pergi beli belah kan, kadang-kadang mereka akan terbedayalah ataupun kalau nampak pepek yang berwarna-warni ke ya, kadang-kadang lupa pula nak mengamalkan pemakanan yang baik. Mereka akan beli makanan ya yang uh, dipromosikan. Sebab mungkinnya peknya menarik, ya lupa pula tak berkhasiat sebenarnya. Okey. Jadi benda-benda macam ni lah kita kena guna otak kita lah. Kena fikir betul-betul, ya, ada khasiat tak? Jadi bila ibu bapa nampak, okey, makanan ni berkhasiat, okey, ada kebaikan untuk anak-anak, okey, jadi bolehlah kan mereka beli untuk anak-anak. Ya, sebab kira kat Malaysia ni banyak ya budak-budak kecil dia sangat gemuk ya. Sebab amalan pemakanan yang tak baik. Okey. Ini pernah dikajilah. Okey. Jadi kita panggil masalah obesiti. Nutrisi dia tak cukup. Ya. Jadi kita kena jaga pemakanan. Ya, amalan pemakanan. Ya. Dan utamakan kasih sayang lah kan. Sebab kadang-kadang mereka terlalu sibuk tak balik rumah ke, tak jaga anak-anak ke. Jadi makanan yang dihidangkan ni sebenarnya orang lain pula. Okey. Yang menghidangkan makanan. Mungkin orang tu tak tahu. Ya, mungkin pengasuh ke. Okey. Jadi kita kena jugalah ya kurangkan masalah obesiti di kalangan budak-budak kecil. Itulah kepentingan ibu bapa ni. Ya. Kalau anak-anak terlalu gemuk apa akan jadi? Bila dah kecil-kecil dah sangat gemuk, apa akan terjadi bila mereka besar nanti? Masalah kesihatan betul tak?
Okey, jadi adik-adik pun, um, satu lagi, okey, pemakanan yang baik, lepas tu amalkan gaya hidup yang sihat, okey. Jadi nampak tak, sebenarnya belajar buat karangan, okey, revisi ni untuk SPM sebenarnya, ada juga ilmu pengetahuan yang boleh ditimba, ya. Jadi banyaklah faedah dia, dari beberapa segilah. Ah, okey, ada apa-apa soalan tak adik-adik? Atau adik-adik ada apa-apa cadangan ke untuk penutup? Okey, ini satu idealah untuk penutup, ya. Ah, Mungkin adik ada cara lain ke? Atau idea adik yang tersendiri ke? Adakah? Atau tak pernah? Tak pernah buat karangan ni ke atau macam mana? Okey. So kalau adik pernah buat, okey, ni jadi satu revisilah. Ya. Kalau adik tak pernah buat, so adik boleh catatlah sedikit nota, ya. Ah, um, ini akan mengingatkan adik jugalah apa-apa isi yang penting. Okey. Jadi pihak ibu bapa ni sebenarnya, peranan ibu bapa ni penting dan mereka sebenarnya boleh bekerjasama, ya, dengan pihak sekolah juga. Ah, Sebab semua pihak harus bekerjasamalah, ya. Mungkin mereka boleh adakan ceramah ke, bekerjasama dengan pihak sekolah, adakan ceramah. Ya, kalau banyak orang mengingatkan anak-anak, okey, ibu bapa, okey, mengingatkan anak, mereka boleh dapatkan satu mungkin orang, mungkin orang tu, uh, pakar ke dalam bidang pemakanan, bagi satu ceramah untuk anak-anak, okey. Jadi anak-anak akan lebih, ya, percayalah. Tengok ibu bapa saya cakap macam ni, pakar pun cakap macam ni, mereka beritahu benda yang sama, jadi saya harus mengamalkan pemakanan yang baik. Ya, kadang-kadang pakar boleh menekankannya, macam mana untuk mengamalkan pemakanan yang baik. Ah, Air, kena minum berapa ah, gelas air setiap hari. Okay, lepas kita makan, ada tak minum air? Adakah dia mencukupi? Okey, sebenarnya kena, ibu bapa, um, tekankanlah, okey, dan didik anak, betul tak? Ah, jadi bekerjasamalah dengan pihak sekolah ke atau media massa ke, ya. Ah, jadi, adalah caranya, ya, supaya keluarga akan sihat dan sejahtera. Okey, boleh? Ha, okey. Jadi kita selalu fikirlah, ya, sebab nanti kalau, ibu bapa tak memastikan anak-anak mengamalkan pemakanan yang baik, ya, ah, ah, apa dia orang kata, ya, um, sesal dahulu pendapatan, ya, sesal kemudian tiada gunanya. Tahu tak adik-adik, sebenarnya bil, perubatan ni, kalau pergi ke hospital swasta, weh, tinggi kosnya, ya. Sampai kadang-kadang kena menjual satu rumah, untuk membiayai kos perubatan. Jadi sebab tu kita kata sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tak guna. Bila dah ada kesan buruk, ya, kesihatan anak-anak terjejas, kena pergi
hospital, masalah lah nanti. Kalau pergi hospital swasta menelankan perbelanjaan yang tinggi. Jadi keluarga yang sihat tu bagus kan. Takkan nak tunggu sampai masa tu baru nak mengamalkan pemakanan yang baik. Masa tu macam dah terlambat lah. Okey. Jadi adik dah tahu sekarang, cuba mengamalkanlah pemakanan yang baik. Ya. Jadi kan kita harap-harap akan sihatlah kan sepanjang hayat sampai kita tua. Okey. Nanti kos perubatan sangat tinggi ya kalau kita pergi hospital ya swasta. Okey, semua akan menelankan perbelanjaan ya. Jadi kita kena jaga kesihatan kita lah. Ya. Okey. Apa lagi ya? Adik-adik ada apa-apa cadangan ke? Okey, untuk mengakhiri sesi pembelajaran kita ke, ada apa? Adik-adik nak cakap apa-apa ke? So antaralah adik-adik yang kita kongsi ni, so adik cuba boleh fikir ya bila buat karangan. So contoh-contoh soalan tu kita dah berkongsi jugalah ya. Jadi banyaklah makan makanan yang seimbang lah. Sayur-sayuran ke, walaupun tak berapa sedap, mungkin ada rasa saya tak sukalah makan sayur-sayuran, tapi ada banyak khasiatnya. Ya, makan sayur-sayuran, buah-buahannya, brokoli ke, dapat mencegah banyak jenis penyakit dan banyak khasiatnya. Okey? Jadi kalau tak ada apa-apa soalan, harap-harap nanti makan malam tu makanan yang berkhasiat lah ya. Adakah adik makan brokoli ke? Nampak tak yang warna hijau-hijau tu semua? Banyak khasiat tu. Sayur-sayuran macam brokoli. Apa lagi? Makanan yang berkhasiat. Buah-buahan. Ya. Kaya dengan vitamin. Cuba adik rasalah. Ya. Mungkin kacang panjang ke. Jadi amalkan pemakanan yang baik. So harap-harap bila adik makan malam nanti, ia merupakan makanan yang berkhasiat, seimbang, mengikut piramid makanan. Jadi kita mulalah bila kita kecil melentur buluh biar dari mana? Biar dari rebusnya. Adik sekarang ni muda lagi ya. Jadi amalkan pemakanan yang sihat supaya nanti tua akan sihat. Ya, sihat sepanjang hayat. Baik tak adik-adik? Boleh? Jadi kalau adik-adik tak ada soalan, kita akan mengakhiri sesi pembelajaran kita ya, yang kelima. Adik. Jadi kita jumpa lagi lah ya. Selamat belajar ya adik-adik. Bye.